Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents View MY. Saya ingin tanya Anda sesuatu. Betulkah Perdana Menteri kita ketakutan dengan kebangkitan rakyat? Kedengaran macam provokatif, kan? Tetapi kalau kita ulas cerita ini, Anda akan nampak betapa isu yang berlaku sekarang bukan sekadar tentang politik, tetapi tentang kuasa, persepsi rakyat, dan juga persoalan undang-undang yang menyentuh kelayakan seorang Perdana Menteri. Jadi, mari kita sembang santai, tetapi dalam masa yang sama, bongkar apa yang sebenarnya berlaku di balik tabir politik Malaysia hari ini. Baru-baru ini, Parti Pejuang melalui Ketua Penerangan mereka, Rafiq Rashid Ali, mendakwa bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebenarnya berada dalam keadaan yang ketakutan. Katanya arahan Anwar kepada agensi penguat kuasa supaya ambil tindakan tegas terhadap sesiapa yang kononnya mencetuskan kebencian sebenarnya bukan untuk menjaga keharmonian negara, tetapi untuk menutup suara rakyat yang makin lantang bangkit menentang kelemahan kerajaan. Bunyinya agak berat, tetapi kalau kita tengok balik beberapa insiden, mungkin ada juga logiknya. Sebagai contoh, kes kematian tragis seorang pelajar tingkatan 1, Zara Khairina Mahathir di Sabah. Rakyat bangkit bersuara kerana mereka merasakan ada layanan 2 darjat dalam siasatan kes tersebut. Tiada bedah siasat, isu seakan-akan mahu disenyapkan. Soalan mudah rakyat ialah, apa salah mereka bila mereka ingin menuntut keadilan? Tambahan pula, isu ini menyentuh perasaan ramai ibu bapa yang risau tentang nasib anak-anak mereka. Dari situ, gelombang solidariti rakyat mula bangkit, bermula di Sabah dan merebak ke seluruh negara. Kemudian, isu bendera jalur gemilang pula menambah minyak ke api. Kesilapan dalam memaparkan bendera dianggap satu penghinaan. Rakyat marah kerana tidak nampak ada tindakan tegas terhadap mereka yang bertanggung jawab. Lagi sekali persoalan, salahkah rakyat menegur benda-benda macam ni? Bagi Rafiq, apa yang berlaku hanyalah rakyat bersuara, tetapi kerajaan cuba melabelkan ia sebagai kebencian yang perlu disekat. Dalam masa yang sama, Anwar pula membuat kenyataan yang agak kontroversi apabila menyebut tentang kezaliman minoriti, merujuk kepada tindakan P. Waitha Murthy, bekas Menteri Era PH, yang memfailkan saman di mahkamah untuk mencabar keabsahan Anwar sebagai ahli parlimen dan Perdana Menteri. Waitha Murthy tidak turun ke jalanan, tidak menghasut orang ramai, dia hanya guna proses undang-undang. Tetapi yang peliknya, Anwar tetap anggap itu sebagai satu bentuk kezaliman. Bekas timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, P. Ramasamy, membidas keras kenyataan itu. Katanya, macam mana menggunakan mahkamah boleh dikira zalim? Kalau begitu, adakah semua pihak pembangkang yang mencabar kerajaan pun akan dilabel sama? Soalan paling tajam dari Ramasamy ialah, adakah cabaran terhadap Perdana Menteri secara automatik dikira zalim? Kalau jawapannya iya, maka ini sudah jadi masalah besar kerana ia menghapuskan ruang demokrasi. Tambahan pula, isu yang dibawa Waitha Murthy bukanlah isu yang kecil. Ia berkait rapat dengan pengampunan penuh yang diberikan kepada Anwar pada tahun 2018. Walaupun Jabatan Peguam Negara telah mengesahkan bahawa pengampunan itu menjadikan Anwar seolah-olah tidak pernah melakukan sebarang kesalahan, masih ada persoalan tentang tempoh larangan 5 tahun untuk bertanding selepas dibebaskan. Persoalan inilah yang Waitha Murthy mahu mahkamah tentukan. Bukankah lebih baik PM biarkan mahkamah buat kerja daripada melabel ia sebagai kezaliman minoriti? Kalau kita tengok balik rentetan isu ini, seolah-olah ada 2 tekanan besar terhadap Anwar sekarang. Yang pertama, kebangkitan rakyat di jalanan melalui himpunan Turun Anwar dan isu-isu yang menyentuh hati nurani rakyat seperti kes Zara Khairina dan juga jalur gemilang.
Yang kedua, tekanan undang-undang yang datang dari cabaran Waitha Murthy di mahkamah. Gabungan kedua-dua tekanan ini mungkin sebab kenapa Rafiq dari Pejuang berani berkata yang Anwar sebenarnya takut. Katanya lagi, buatlah banyak mana pun ucapan, rakyat sudah berani bersuara. Ini yang mungkin menimbulkan panik dalam kerajaan. Sekarang mari kita masuk ke persoalan kontroversi yang wajar kita fikirkan bersama. Adakah Anwar Ibrahim benar-benar cuba untuk menutup suara rakyat dan mengelak daripada berdepan kebenaran undang-undang? Atau adakah ini sekadar permainan politik untuk melemahkan beliau sebagai Perdana Menteri? Kalau kita fikirkan dari sudut rakyat, mereka mahu jawapan jelas dalam isu-isu yang melibatkan keadilan, maruah negara, dan juga kesamarataan. Bila suara rakyat itu dianggap sebagai ancaman, bukankah ia menimbulkan tanda tanya tentang sejauh mana kerajaan sanggup bertoleransi dengan demokrasi? Kalau dari sudut undang-undang pula, saman Waitha Murthy bukan tentang memburukkan imej Anwar, tetapi sekadar mahu kepastian tentang interpretasi undang-undang selepas pengampunan. Kalau betul Anwar dilindungi oleh pengampunan penuh, tiada siapapun perlu risau. Jadi, kenapa perlu melabel ia sebagai kezaliman? Inilah yang buat ramai orang tertanya-tanya. Adakah kerajaan sekarang terlalu defensif? Adakah ketegasan Anwar dalam ucapan hanyalah strategi politik untuk menunjukkan beliau masih berkuasa, sedangkan realitinya beliau sedang diasak dari kiri dan kanan? Atau adakah benar kata Rafiq bahwa ini adalah after effect daripada himpunan rakyat yang sudah tidak takut lagi untuk bersuara? Dan yang paling sensitif, kalau rakyat sudah hilang rasa takut dan berani mempersoalkan kerajaan secara terbuka, adakah kerajaan hari ini sedang berdepan dengan gelombang awal kejatuhan yang sama seperti kerajaan-kerajaan terdahulu? Jadi sahabat-sahabat semua, adakah Anda rasa Anwar benar-benar dalam ketakutan dan cuba menggunakan penguatkuasaan undang-undang untuk kawal naratif rakyat? Atau ini sebenarnya satu perang psikologi politik yang dimainkan oleh pembangkang untuk melemahkan beliau? Persoalan ini memang berat tetapi penting untuk kita renungkan bersama-sama. Ingat kawan-kawan, ini bukan soal siapa suka siapa, tetapi soal ketelusan, keadilan dan masa depan demokrasi negara kita. Kalau rakyat terus dipersalahkan kerana bersuara, kemana arah negara selepas ini? Dan kalau mahkamah pun dianggap sebagai ancaman, siapa lagi yang boleh dipercayai untuk jaga sempadan undang-undang kita? Jadi, jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah. Adakah Anda fikir PMX benar-benar takut dengan kebangkitan rakyat? Atau ini hanyalah sekadar strategi politik pembangkang untuk menjatuhkan beliau? Saya ingin baca pandangan Anda semua sebab isu ini bukanlah isu yang kecil. Ia melibatkan masa depan politik negara kita. Dan seperti biasa, kalau Anda suka pendedahan macam ini, tekan butang like, subscribe, dan share video ini supaya lebih ramai rakan-rakan kita di luar sana boleh membuka mata tentang apa yang sedang berlaku. Sampai jumpa lagi di konten yang seterusnya di mana kita akan terus bongkar, gali, dan dedahkan apa yang tersirat di balik apa yang tersurat. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di konten yang seterusnya. Sekian saja. Terima kasih.